السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجع عندنا من عملنا، فاغفر لنا. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم احفظنا من كيد الكائدين، ومن حسد حاسدين، ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد، اللهم اصرف عنا شرورهم، واجعل شرورهم على نحورهم، واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini insya-Allah kita akan sambung pengajian kita daripada sejarah ringkasan tarikh ilmu tasawuf. Kita senantiasa duk dengarlah kata ilmu tasawuf ni setelah daripada kurun yang ke-6 dan 7 tadi itu, apakah ia berlaku dan timbulnya tokoh-tokoh ulama sufi ni seperti siapa dan apa nama aliran dia tu macam mana. Kita pun telah dengar beberapa orang semenjak daripada Ibnu Arabi dan diiringi dengan Ibnu As-Sab'in
dan diiringi pula dengan siapa? Dengan Al-Badawi. Dan kita akan mengaji pula pada malam ini dengarkan sejarah hidup bagi Syekh Asy-Sya'rani. Dia adalah seorang daripada ulama sufi yang ada banyaklah di dalam jalan sufi tu. Tariqah sufiyah ni Syekh Sya'rani ni ialah orang yang ada banyak. Dengan sebab itu dia pun jadi ke belakang ni orang belakang ni orang kurun ke-9 lah kalau kita katanya. Tu macam manakah pendirian dia, cara mikir dia, sejarah hidup dia dan karangnya dia ni gapo ratik. Kerana gapo kita kena ngaji terhadap hal dia? Kerana dia adalah seorang daripada orang Kamadiyah, apa panggil orang mutaakhirin yang adanya ada muka dan masyhur, ma'ruf di sisi ulama sufiyah yang tak ada siapa hak mari Kamadiyah ni nak masyhur seumpama dia. Dengan sebab itu orang masyhur umpama ni sepatut layaknya kita kena tahu sejarah hidup dia. Moga kata kita duk ngaji sejarah rengkah ilmu tasawuf. Ilmu tu kita ngaji dah. Kemudian kita nak ngaji tengok pula orang hak duk dalam aliran tasawuf. Kita nak kenal dulu. Kata dia ni cara mikir lagu mana. Dan cara mikir dia tu zahir daripada perkataan dia, tulisan dia lah. Apabila orang sebut kata putih, memang putih lah. Ia tak jadinya hijau ataupun tak jadinya merah. Warna putih ke putih lah. Ya gitu. Adapun orang yang tak ada duduk di atas itu bantasan, terkadang dia tengok benda putih nampak hijau, terkadang tengok hijau, tengok warna hijau nampak hitam. Hak ni orang tak ada duduk di atas bantasan, kita nak buat kira dengan dia ni apa-apa ni sakut paut dengan urusan penting ni, tak boleh. Dengan sebab itu Asy-Sya'rani ni nama dia gapo? Nama dia Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Nama Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Nampak tu tak? Abdul Wahhab serupa dengan ayah bagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sama ya. Cuma orang putih ni, orang barat ni, dia tak ada ambil nama Abdul Wahhab Asy-Sya'rani ni buat gelar jadi Wahabi, Wahgapo apa dak. Sebab tu dia tak laku mana. Adapun ayah pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ni, ya memanglah orang putih sendiri buatnya istilahat naik mari, panggilan naik mari, jadi majulah bahasa dia lah. Apabila orang putih ni buat air pun maju, yang kata hak lain, ya jadi orang pakak nak terima hak dia. Ya nama Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, baca gitu. Gitulah sebutan dia. Maka kita nak masuk di dalam apa yang kata sejarah hidup dia dengan cara sekali lalu lah. Dia kata hak masyhur tokoh-tokoh ulama sufi pada masa Uthmani, pada masa Daulah Uthmani. Daulah Uthmani ni sebagai kita maklum dan ma'ruf, nyata kata dia tu bertubuh pada tahun 1299 Miladiyah. Mana Daulah Uthmaniyah ni bertubuh pada tahun 1299 Miladiyah. Berpanjang hingga seterusnya kepada tahun 1924 Miladiyah. Sekitar-sekitarnya Khalifah Uthmaniyah ni boleh pegang jawatan kuasa menguasai ni 925 tahun. Lebih kurang itulah 925 tahun.
Seolah kata ne korong lebih lah, ne korong serabuk kalau kita nak kecek tu. Jadi Syekh Sya'rani ni dia rahimahullah ni ia beranak dan dia tadi itu duk besar dalam masa Uthmaniyah ni lah. Tu maknanya gitu. Dan tidak datang seorang mana-mana pun nak masyhur sama dengan dia. Seolah kata orang Kamadiyah ni datang mari ni, tak ada orang nak masyhur dan orang terima, dan seolah kata nama dia tersebar seumpama dia. Dalam tarekah sufi lah. Dalam tarekah sufi. Menyaksi dimakian itu oleh tulisan-tulisan karya-karya dia tentang ilmu tasawuf. Dan pangkat dia di sisi ulama tasawuf. Dan kesan-kesan yang nyata, yang jelas di atas nak jaganya mazhab jalan ni as-sufiyah, dan dia itu berterusan dengan ining pegangnya ini jalan sehingga dia wafat. Ini adalah awal muqaddimah bagi Syekh Abdul Wahhab Sya'rani. Dia beranak bila? Syekh Abdul Wahhab Sya'rani ni beranak bila? Ia beranak pada tahun 898. 898. Kalau kita kiranya, iaitu akhir Qurun yang ke-9 lah kalau kita kata. Akhir Qurun yang ke-9. Meninggal dia pada tahun hijrah lah tu. Meninggal dia pada tahun 973. 73. Mana kata awal itu, mana kata tak awal lah, akhir Qurun yang ke-10. Seolah kata 9 ia beranak, 10 ia meninggal. Dia ni termasuk daripada tokoh sufi Qurun yang ke-10 Hijri. Qurun yang ke-10 Hijri. Hidup dia ni lebih kurang 50 tahun. Hidup dia ni pakai umur atas muka bumi ni 50 tahun. Pada bayangnya, duduk dalam bayangnya pemerintah Uthmaniyah. Uthmaniyah. Sebab itulah dia tu diterima, seolah kata masa Uthmaniyah ni dia memerintahkan seluruh tadi tu. Jadi dia salah satu daripada tokoh sufi yang ada di dalam negeri ataupun ada di dalam jawatan, pegang jawatan masa Uthmaniyah ni. Sebab itulah ilmu dia tu tersebar. Sengka pengikut-pengikut dia. Mana kata pengikut dia ni kata ya asal ni orang Mesir. Mana kata orang Mesir lah. Hak kita duk tengok banyak-banyak ulama kita duk royak dalam sejarah tu Masri dia. Tapi setengah daripada pengikut dia kata Maghribi asal. Setengah daripada ulama pengikut dia, mana kata dia ni asal daripada Maghribi. Dan pengikut dia ni, ya bahasa dia. Ingatlah, sufi ni, tidak ada sufi tah muka bumi ni, malaikat dia dakwa diri dia adalah anak cucu bagi Sayyidina Ali ibni Abi Talib radhiyallahu an. Lagu tu jalannya dia. Tak kira sufi Maghribi ke, sufi Masri ke, sufi Sudani ke, sufi Syami ke, sufi Palestini ke, sufi mana-mana tah muka bumi ni, hingga sufi Amerika sendiri pun, ia akan dakwa dia, kata dia adalah anak cucu Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Mana kata anak cucu Sayyidina Ali ni siapa lagi? Orang warah dengan Nabi lah, cucu Nabi, cicit Nabi. Gitulah cara-cara dia. Ini adalah sifat yang mulazamah bagi orang sufi. Tak ada pelik. Sehingga orang Melayu kita ni pun, kalaulah dia duduk dalam tarekah sufi, tak lama naik pangkat jadi sayyid. Ya bahasa dia, lagu tu dah lagu tu. Nampak tu tak? Ini kita boleh dengar, boleh tengok, boleh baca apa yang mereka itu kemukakan. Tak jadi pelik dah benda-benda ni. Tu. Dan apa nama? Guru dia, guru Syekh Sya'rani ni, dua orang masyhur. Yang ngaji tak ada banyak.
Seolah kata ngaji tak ada banyak di sini, bukan mana ilmu yang tak banyak, bukan jangan silap faham situ. Nak ayat kata yang ngaji tak berapa orang guru. Syekh Sya'rani ni hak yang ngaji guru dia hak hebat 2 orang. Kalau kita orang ada 2 guru, seorang guru bukan tepat yang kita nak nak buat jadi muskilah kita nak terima ilmu dia. Tak, bukan lagu tu. So umpama Syekh Laknawi, ya guru dia seorang 2 gitu. Imam Ibn Abi Aiz Al-Hanafi seorang 2, tapi alim besar jadi qadhi jadi gapo. Hak sekarang lah ni Syekh Albani seorang 2 3 orang katalah nah, tak jadi pelik gapo. Tak jadi pelik gapo. Moga ulama-ulama yang mereka itu terima sendiri pun guru tak ada ramai pun. Seorang nama Khawas, 2 nama Al-Matbuli, 2 orang. Syekh Khawas dengan Syekh Matbuli, 2 orang. Dan bagi Syekh Sya'rani ni ada beberapa tulisan yang banyak lah. Ya ada tulisan dia. Dia tulisan dia. Pada nak sebarkan mazhab Sufiyah kepada generasi-generasi hak belakang, hak pegang mubayaah dengan mereka. Ya mazhab Sufi ni ataupun tarekah Sufi ni kena bai'ah. Kena bai'ah murid, anak murid tadi itu dengan syaikhihim, dengan guru-guru mereka. Adalah syarat-syarat mereka tu. Nanti lagi kita akan sebut pada tempat dia. Jadi zahir pada tulisan Syekh Sya'rani ni dia katakan jadi perkara yang jadi kewajipan kena muwafaqah ilmu batin bagi ilmu al-zahir. Ilmu al-zahir dengan ilmu batin tu duduk sekali. Mula-mula tangga dia mula-mula ni dengan molek, tangga dia jalan mula-mula ni, yakni dia kena rupa luar dengan dalam kena duduk sekali. Bukan makna kata dalam molek luar dak, ataupun luar molek dalam dak, ya tak silah tu. Memanglah Islam kita yang nak molek sampai ke luar, bukan sekadar molek di dalam sahaja. Bahkan nak molek sampai ke dalam apabila luar tu molek. Yang nak mulazamah di antara dua tu. Dan dia kata, dan sesungguhnya fiqh itu adalah pintu masuk pada ilmu tasawuf. Pintu masuk pada ilmu tasawuf. Nampak tu tak? Ilmu tasawuf. Jadi nak faham kepada umat masyarakat di sini, nak ayat kata sebab itulah mereka terkadang kita dengar daripada tokoh-tokoh mereka, siapa dia ngaji fiqh tak ada tasawuf, maka ilmu dia tak berkat lah, ilmu dia gitu, ilmu dia gini. Ya mari di sini, mari dipahami Syekh Sya'rani ni. Kerana Syekh Sya'rani ni di Nusantara kita ni agak kata lain daripada jalan ni mazhab salaf kita ni mana kata terima dia belaka. Nampak tu tak? Dalam mazhab kita pun tak ada tolak dia dalam arti kata 100% tu, tetapi nak faham kata hak lain daripada mazhab salaf, orang terima belaka. Semua tempat pengajian, nampak tu tak? Pakat rolik ke lagi tu lah. Semua pengajian hak pesing kata mengaji sistem hak pesing kata bukan akademik sangat tu lah. Mana kata susun ni hak pesing persendirian tadi itu, pakat terima belaka. Nampak tu tak? Ni nak kita faham. Ada susun akademik ni dia nak terima ilmu dia tapih dulu. Kena kedak dengan Quran, kena kedak dengan hadis, kena kedak dengan salafus salih. Sebab tu ia tak lekat duduk mana situ tu. Mana kata dia nak masuk tu susah sikit lah ilmu hak pelik-pelik tu. Nampak tu tak? Hak lain daripada hak pakat tapisen tu gak. Mana kata golik ke begitulah. Akan tetapi tulisan dia tu muwafaqah di atasnya oleh para sufiyah daripada apa? Golik ke orang hak makan dengan cara mikir Syekh kita di sini ni, di kalangan Sufiyah ni, dia memperlekehkan terhadap ilmu zahir. Makna kata ilmu yang mengambil daripada Alkitab wa Sunnah dia memperlekehkan. Seolah kata dia tak ada harga mana lah. Ni nak faham. Apabila kita baca qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang makan dengan ini fikiran ini, dia tak beri harga mana. Herat dia tak ada beri harga mana. Kerana kita rakyat dah,
yakni jalan ni orang Islam ia ada dua. Jalan ni orang Islam belaka tapi ada dua. Hak ning mendahului qala Allah, mendahului Allah Taala firman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda, jalan sahabat gini, tabi'in gini, atba'it tabi'in gini. Ya gitu. Adapun mereka ini dia mendahului ilmu ladunni batini yang mengambilkan daripada ilmu kasyaf. Ilmu kasyaf dan futuhat hak suku. Bukan daripada Alkitab wa Sunnah. Kasyaf bagi guru amba. Guru amba ni mimpi. Guru amba ni jumpa dengan Nabi hidup-hidup. Ya gitu tu. Ya tak sama di antara dua jalan ni. Walaupun sama-sama orang Islam tetapi fahami terhadap agama berlain ni. Maka kita sebagai orang Islam ni kita tengoklah kata kita ni sepatut faham Islam mengikut Quran, hadis, sahabat, tabi'in, atba'it tabi'in, kau mengikut mimpi, ngiga, jumpa Nabi hidup-hidup. Kalau lagu mana? Kita sendiri orang Islam ni mikir. Tak sahaja orang dah hajar sangat benda-benda lagu ni kita ada akal fikir dengar tengok. Fikir tengok kata ish. Amba nak terima Islam ni pasal mana? Nampak tu tak? Jadi mereka ini atba' dia terutamanya guru tu taklah mana tu anak murid tu. Anak murid tadi tu jadi ya salah kata apabila nampak orang baca Quran, baca hadis, bacanya sirah sahabat tabi'in, dia rasa tak ada harga. Harga di sisi dia mimpi, ataupun apa yang kata mengiga, ataupun jumpa dengan Nabi hidup-hidup, tu ada harga di sisi dia. Ya tak sama di antara dua jalanan orang Islam yang duduk di atas bantasan dengan Islam yang luar daripada itu. Kalau gitu apabila kita perhati di dalam buku-buku yang dituliskan oleh Syekh Sya'rani kita ni didapatilah diperiksakan oleh Syekh Taufik Al-Attawil, salah seorang daripada ulama yang buat kajian tentang masalah jalan ni Syekh Sya'rani. Ya ada satu buku nama Imamut Tasawuf fi asrihi Asy-Sya'rani. Ini kitab ni adalah cetak sekali dengan At-Tasawuf fi Masr asri Al-Uthmani, masa Uthman. Dia cetak sekali. Jadi kita ni sebagai orang Islam, biarkan kita buka diri nak terima dengan alasan. Alasan lagu mana datang kita terima alasan. Nampak tu tak? Itu Islam hak sebenar. Orang Islam hak sebenar iaitu orang Islam yang terima alasan daripada mana-mana pihak pun. Bagi alasan okey. Jadi apabila ia periksa, bukan dia seorang lah, dia sebut dalam kitab dia tu beberapa orang tokoh-tokoh ulama jugalah. Jadi ada buat kesimpulan ilmu di sisi Syekh Sya'rani ni ia bagi pada 3 bahagian. Yang pertama ilmu al-aql, ilmu akal. Iaitu ilmu akal ni ia datang selepas daripada kita itu tilik dan kita itu perhati kepada satu perkara yang kita itu nak kepada dia. Maka ia akan hasil. Itu panggil ilmu al-aql. Yang pertama. Yang kedua, ilmu al-ahwal. Ilmu keadaan. Ya datang mari lagu mana ilmu keadaan ni? Datang mari daripada perasaan hak jiwa sufi. Orang yang tak ada jiwa sufi tak akan dapat ilmu al-ahwal. Ni kita kecil di atas istilah-istilah yang beliau itu bawa datang mari di dalam buku-buku dia. Nampak tu tak? Walaupun kita kata mereka yang tak ada beri harga kepada jalan Alkitab wa Sunnah, sahabat tabi'in, atba'it tabi'in, dia beri harga kepada mimpi, mengigap, jumpa dengan Nabi, zahir-zahir, hidup-hidup lagu tu, memanglah seolah kata ia tak akan beri harga langsung kepada mereka yang tak ada sejalan dengan dia. Itu adalah jalan ni mereka. Maaflah kita sebut lagu ni benda benar walaupun pahit tapi kita kena sebut.
Seolah kata mereka ini tak ada beri harga langsung kepada siapa pun yang tak sejalan dengan mereka. Ini adalah perkara yang hakikah. Hakikah. Yang ketiga, ilmu al-asrar. Ilmu hak pesan Rusia. Ilmu Rusia ni dia tak akan hasil sama sekali malaikat daripada ilham Allah Subhanahu wa taala. Hak dia kata lah. Sebab itulah kita dengar daripada tokoh-tokoh sufi umpama ni, yang ini pengikut terutamanya, kita dengar ni Rusia ni, ni Rusia. Ni ilmu Rusia ni terkadang tak boleh tulis ni. Tak boleh tasjil, tak boleh takak, tak boleh tulis. Tak bolehnya apa nama kita pukul gambar dan sebagainya. Ni apa yang kata ilmu Rusia yang kita dengar daripada mulut-mulut tokoh-tokoh mereka, benar jadi biasa di sisi mereka. Kerana apa mereka sebut lagu tu? Kerana dasar pahaman sufi dia tadi itu, dia lagu ni dia bagi ilmu pengetahuan. Sebab itulah dia tak ada beri harga kepada ilmu Alkitab wa Sunnah wa tariqati salafis salih. Jalannya salafis salih, dia tak ada beri harga dengan cara penuh-penuh. Nampak tu tak? Ni dia. Kalau gitu, Al-Syekh Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala wa'afallahu anhu anna wa anhu, dia kata ini ilham ni. Ilham ni macam ke daripada Tuhan di dalam hati seseorang. Kita tak ada engkar ilmu ilham. Tetapi jangan kita mendahului ilham kita di atas Alkitab dan Sunnah tu, tak boleh. Masalah kita kata aku ni berasa nampak dalam hati, aku nak kata, sedangkan dia kata tadi itu menyalahi Alkitab dan Sunnah. Ni tak boleh. Nampak tu tak? Misalnya ilham berasa dalam hati, kata hamba ni tak boleh semaya. Tak boleh semaya. Kalau semaya ni jadi panas, jadi tak boleh nak duduk, jadi panas pedih, jadi begitu, jadi gini, rasa capak dalam hati, kata tak boleh nak semaya. Sedangkan Tuhan royak dalam Quran suruh semaya, Nabi royak dalam hadis suruh semaya. Siapa dia tinggal semaya sampai jatuh agama, kalau kita mendahului ilham umpama tu di atas Alkitab dan Sunnah, tu hak tak kena. Ada pun ilham hak lain tak ada berlawan dengan Quran, tak ada berlawan dengan hadis, terima. Orang Islam kita terima, tak ada masalah situ. Nampak tu tak? Ni kita faham, jadi jelas. Dia kata ini ilham ni adalah daripada keadaan tuk-tuk wali dan para nabi. Tuk-tuk wali dan para nabi. Memanglah makna kata hak ni adalah benar. Allah Ta'ala ni buka kepada para nabi dia ilham gitu, ilham gini, wali dia begitu dan gini. Tapi syarat, wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni siapa? Wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita sebagai orang Islam ingat molek nah. Orang nak jadi wali bukanlah nanti dia tubai atas udara, berjalan atas air taknya selek, jalan di atasnya api taknya hangus, taknya terbakar. Itu bukan tarif wali. Wali ni mana orang yang beriman serta mulazamah diri dia dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makna kata dia melazimi diri dia dengan syariat Allahu Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uh. Maka itulah wali. Itu tak? Dengan sebab itu apabila dia berikan tarif umpama ni oleh Syekh Sya'rani ni, beri umpama ni, lalu Syekh ni kita didapati dalam kitab-kitab dia tak mencelakan terhadap orang falsafah. Orang falsafah dia boleh mikir, kata teori yang dia mikir tadi tubik mari, tak lain tak bukan, dia dakwa kata itu adalah ilham daripada ilahi, daripada Tuhan. Dan ahlul kalam pun yang cakap tadi itu akhir hujah dia ilham daripada ilahi. Dengan sebab itu di dalam kitab-kitab daripada dalam kitab-kitab Syekh Sya'rani ni, dia tak ada isyarat pun kata ahlul kalam ataupun ahlul falsafah adalah bahaya dengan Al-Quran, dengan jalannya Al-Quran dan jalannya sunnatin Nabi Sayyidil Adnan, sunnah Nabi Sayyidil Adnan. Tak ada bahaya, dia kata.
Sedangkan di antara dua tu nak capur tak leh. Sama sekali seumpama gapo kita nak kata siam dan malam. Nak capur tak leh. Walaupun bagaimanapun ayat kata hak ni hak tula tak boleh. Ni kita kena faham. Kerana akhir sekali apabila kita cakap, apabila kita bicara, apabila kita nak cari kebenaran, mereka ada hujah daripada Allah Ta'ala? Abadan. Ada hujah daripada Rasulullah? Tidak. Hujah daripada sahabat tabi'in, atba'it tabi'in dengan cara hak sah sungguh pada mereka? Tidak. Bagaimana mereka itu nak rajak pada ilham? Rajak pada mana? Rajak pada ilham. Ilham kita rakyat dah kata tak ditolak dengan cara 100%, tak diterima dengan cara 100%. Hak tolak hak mana, hak terima hak mana, kita telah buat perbezaan ada tadi. Itu tak? Dan menzahirkan, makna kata pendirian Syekh Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala ni pendirian hak zahir dan nyata di sisi dia ni, dia bersatu tangi dengan jalan ni Ibni Arabi tuai mazhab wahdatil wujud. Seolah kata benda tu lah. Jalan ni Syekh Sya'rani dengan Syekh Ibni Arabi seolah kata jalanan tu lah. Bahkan dia tadi itu mempertahankan daripada Ibnu Arabi ni bersangat mempertahankan sehingga bawa perkataan Ibnu Arabi tadi itu mari takwil nak makan dengan akal manusia yang tidak adanya tarbiyah wahyu daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Terkadang orang itu termakan. Kalau orang ada tarbiyah daripada Allah Ta'ala dan Rasul, memang dia tak boleh nak terima. Dengan sebab itu perbezaan di antara pahaman orang Islam yang kena tarbiyah di atas Alkitab was Sunnah dan jalannya salafis salih dengan orang tak ditarbiyahkan di atas jalanan hak tu, ya beza. Cara mikir ya beza jauh. Walau sama-sama hidup, walaupun sama-sama orang berbangsa bahasa tula, walaupun orang sezamir, walaupun orang seumur, tapi syattana bainahuma kas-sama'i wal ard. Kas-sama'i wal ard. Bezanya di antara dua ni seumpama langit dengan bumi. Umpama langit dan bumi. Tak sama-sama sekali. Itu tak? Hak ni zahir nyata-nyata di dalam kitab-kitab Syekh Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala. Banyak dalam itu. Dan maaflah, kita nak sebut satu lagi perkara. Tulis Syekh Sya'rani ni rahimahullahu ta'ala wa'afallahu anna wa anhu, penuh di dalam itu dengan perkara-perkara yang tak diterimakan oleh akal manusia yang logik. Penuh dengan perkara-perkara hak pelik-pelik. Bukan karamat. Nampak tu tak? Karamat ni perkara yang tak menyalahi syarak. Tetapi kalaulah perkara yang mencarikan adat tapi menyalahi syarak, itu bukan karamat. Umpama kita kata dia ada dalam kitab dia seorang tok wali, di sisi hak dia terjemah dalam kitab Tabaqat Al-Kubra hak dia, naik berkhutbah di atas mimbar dalam keadaan tak berpakaian walaupun sehelai pakaian. Naik dengan tubuh saja kama waladathu ummuhu, sebagaimana diberanakkan oleh ibu dia. Wa kana radhiyallahu anhu kana yakhtubu uryanan. Dan seorang ni tok guru wali radhiyallahu anhu berkhutbah dengan tidak berpakaian walaupun sikit pun. Ini adalah perkara yang menyalahi syarak. Dengan sebab itu apabila kita nak tahu kata khurafat, benda khuza'balat, benda yang pesing kata menyalahi syarak, daripada pendakwah, pemikir, sejalan dengan
jalan ni as-sufiyah ni mari di mana? Fa'alaikum bi kitab Sya'rani. Cuba ittila', baca kitab-kitab Syekh Sya'rani, insya-Allah dapat dalam tu. Ya tak lari nak pergi ke mana. Nampak tu tak? Ini sebagai umdah, tempat gantung asas bagi kita sebagai orang Islam yang nak pada kebenaran. Ni amal royak ni kita nak buat ngaji. Bukannya nak kata kok tu kok ni. Tak. Nak kita buat ngaji. Kata mari di mana cara mikir pelik-pelik tu. Nampak? Cara mikir hak pelik-pelik yang menyengahi Al-Quran, yang menyalahi Al-Hadis, yang menyalahi para-para salafus salih, sahabat tabi'in, atba'it tabi'in, imam-imam pak ke, menyalahi jalan ni mereka tu mari di mana? Mari di mana? Terkadang kita orang mengajar sendiri, orang jadi pendakwah sendiri pun rasa heran. Rasa heran dengan itu perkara tadi. Nampak? Rasa heran, rasa mari di mana lagu-lagu tu. Tak ada pelik lepas pada ni tak ada jadi keheran apa-apa, kita cuba tengok. Tengok di dalam kitab-kitab dia, insya-Allah kita akan didapati. Allah. Benda ni mana kata benda yang Allah sebut ni benda yang ada sungguhlah dalam kitab tu. Cuma apa nama kita bukan masa dia lagi kita nak sebut satu persatu dengan cara detail tu, tak bukan masa dia. Ini setengah daripadanya. Nampak tu tak? Dan Syekh Sya'rani ni di dalam kitab-kitab dia beberapa tempat sebagaimana telah sebut oleh Syekh Taufiq At-Tawil di sini ni, di dalam kitab dia lah Imam At-Tasawuf fi Asrihi Asy-Sya'rani ni, pada sahifah 90 hingga 93, 50 hingga 57 tu, dia katakan, dia kata dia angkatkan, terkadang angkatkan wali tadi itu sampai ke darjat para nabi. Terkadang akak wali, dia akakkan wali itu kepada darjat nabi. Bahkan dia tarjihkan kata wali itu tinggi lagi daripada pangkat-pangkat nabi. Maka aulia terkadang diberikan kuasa di atas ittila', di atas boleh tengok di atas semua ilmu-ilmu para nabi dengan ketiadaan wasitah, dengan ketiadaan kena mengaji, dalam ketiadaan dengan ketiadaan kena talaqi. Nampak tak? Terkadang kita dengar daripada mereka yang mau derak saja tak ada duk mengaji, ikut tanya tu baik belaka ilmu. Jelah tu. Ya mari sini. Nampak tu? Amo tak ada ngaji, amo tak ada talaqi, amo tak ada belak kitab. Tak, ikut tanya. Amo ni 27 tahun ni boleh buka dah madrasah, buka dah tempat buat mengaji gapo gitu gini. Ini adalah daripada cara mikir ni. Ya tak lari sama sekali daripada jalan ni hak tercatat oleh mereka tokoh-tokoh mereka. Kalau kita selidik tengok, mari sini. Tak ada pelik. Kerana tidak ada perkara yang dakhil masuk dalam agama kita illa walahum salaf. Malaikat ada bagi mereka orang dulu daripada mereka. Sama ada sufi ke bergapo ke katalah. Supaya ya. Nampak tu tak? Kemudian kalaulah tidak dia kata bahwasanya Allah Ta'ala itu tutup mereka dengan ketiadaan mendakwa barang yang tidak ada bagi mereka tu wali, nescaya mereka itu akan dakwa kata mereka itu ada pangkat. Mereka kata hamba pun dapat juga pangkat ke Nabi. Sebab maaflah deh dalam kitab-kitab yang lain ataupun di dalam pahaman-pahaman di dalam buku-buku yang lain pula, di atas lidah-lidah ulama yang lain pula, ia cara mikir sufi salah satu daripadanya maqamin nubuwah, maqam kenabian tadi itu dapat mari dengan ikhtisab, dengan kita usaha. Bukan dengan pilihan Allah. Sedangkan di sisi umat Islamiyah, Islam, seluruh umat Islam semenjak pada Nabi hingga sampai sekarang ni, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah Ta'ala yang memilihkan rasul. Nak jadi rasul, nak jadi Nabi dulu.
daripada malaikat dan manusia. Hak tu happy leh nak jadi Nabi ni, usaha setara mana tak naik pangkat jadi Nabi. Tu hak Islam kita faham. Tapi di sisi mereka bukan lagu tu. Sebab itulah kita kena faham. Kata jalan ni yang orang Islam kita duk selisih tu di mana? Kalau kita tak tahu pucuk, kita duk pergi beki di ekor, ya tak sudah. Ya kita kena pergi tengok di punca dia tu macam mana supaya kita menyelesaikan di situ, menyelesai di ekor. Ini adalah kepintaran alim ulama kita yang kita dapat tarbiyah daripada mereka, mengkemukakan ilmu pengetahuan itu kepada kita bila kita mikir kata nak selesai masalah di mana? Di ekor ke di punca dia? Punca dia, di kepala dia tu macam mana. Dan seterusnya yang kita kena tahu di sini, di dalam kitab-kitab Syekh Asy-Sya'rani ni terkadang mentashbihkan wali dengan Allah Ta'ala. Mentashbih makna kata menyerupai tok wali dengan Tuhan. Nampak tu tak? Lagu mana? Allah Subhanahu wa taala apabila dia kehendak nak menjadikan satu perkara, idza arada syai'an ay yakula lahu kun fayakun. Wali pun di atas itu kuasa, tetapi dia kait dengan kelebihan Tuhan beri pada dia. Ni dia pandai. Sebab kita orang yang tak mengaji jalan ni Alkitab was sunnah dan mazhab salah ni termakan. Wali boleh menghidupkan, mematikan, tapi biiznillah, dengan izinnya Allah. Wali biiznillah itu untuk nak tutupkan mata orang awam di kalangan awam muslimin. Buat apa? Kerana kalau tak wali lagu tu orang tak terima. Tapi sebaliknya khasais, khususiat bagi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Tuhan nak izin kepada yang lain, cuba kita mikir. Khususiat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam diri perbuatan dia, khususiat bagi dia. Bagaimana yang nak izin biar orang lain buat serupa dengan dia? Tak boleh nak jadi. Allah. Orang ni yang ada khususiat dia. Khususiat ni nak tiru tak boleh. Allah Ta'ala mengkhususkan diri dia menghidup memati. Hingga Namrud sendiri tadi tu dakwa kata ana uhyi wa umit. Aku menghidup memati. Nampak tak tu? Hingga Nabi Ibrahim kata kalau mu dakwa kata mu hidup ke mati, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Allah Ta'ala bawanya matahari naik, balik menaik, waktu turun balik berjatuh. Cuma waktu turun balik, cuma waktu naik balik berjatuh, waktu turun balik menaik. Boleh tak? Fabuhital ladzi kafar. Maka bantah, batal. Perkataan orang yang tak beriman. Ini kita kena mikir, kita sebagai orang Islam. Ni kita boleh dengar daripada perkataan-perkataan mereka. Bukan kita iftirak di atas mereka. Bukan kita dusta di atas mereka. Wali mereka, guru-guru sufi ni cakap ada dalam YouTube pun ada. Ni dalam kitab, dalam perkataan haduk tasjil, haduk ghayak sampai hari ni pun dah ada. Mentashbihkan Allah Ta'ala dengan makhluk. Allah. Sebab itulah dunia ada di dalam tangan tok wali dia seumpama buah bola duduk dalam tangan. Allahu Akbar. Nampak tu tak? Allahu Akbar. Allah Ta'ala tu tak mengatuk, tak tidur. Dimakan itu juga sifat tok wali. Sekalipun Allah Ta'ala itu tak tidur, tak mengatuk sedia kala dan selama-lama, tapi tok wali ni berpanjang. Berpanjang. Tengok cara. Nampak tu tak? Allahu Akbar. Ini adalah perkara-perkara yang kita sebagai orang Islam ni, apabila orang pehel lagu ni, dia nak tengok kepada orang bawa Quran, bawa hadis, bawanya jalanan salafus salih, bawa dia pandangnya lagu mana? Bawah sekali ya tak. Sedangkan hak yang tak bawah sekali, tinggi sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Islam
Nak tak diri mana? Kita nak tak diri di mana? Kita sebagai umat Islam nak tak diri di mana? Allah Ta'ala itu alimul ghaibi wasyahadah. Innahu alimun bidhatis sudur. Allah Ta'ala tahu gerak ke hati, detik ke hati, Tuhan tahu. Juga awliya wali di sisi mereka tahu detik ke hati seseorang. Tapi yang ayat kata biiznillah, dengan izinnya Allah. Soal kita faham kata hak ni khususiat bagi Allah. Di mana hak tu ayat tu ya izin bagi makhluk yang lain. So umpama sifat takabur itu sifat khususiat bagi Allah. Di mana Allah Ta'ala izin we orang tu takabur. Lagu ni tak takabur, tak ada takabur dalam dunia ni. Tahu seperti Tuhan tahu. Boleh kata seperti Tuhan kata. Tuhan kata kun fayakun. Amma boleh kun fayakun juga. Habis. Dengan sebab itu mereka kata, nampak dah tu? Para mana mengaji, walaupun habis berapa pun, pangkat mana pun, mengaji berapa ratus kitab, berapa ribu kitab pun, kalau tak sejalan dengan mereka, sifr, kosong. Ini adalah perkara yang khayal masuk dalam akal fikiran. Billahi alaikum ayyuhal muslimun. Hei orang Islam, nak tanya dengan cara sungguh. Umat Islam boleh gapo atik daripada ini? Daripada pegangan ni, daripada faham ni, gapo kita boleh? Bak ekonomi kita, bak politik kita, bak pengajian kita, bak kemajuan kita, bak faham agama kita. Mada hasal? Apa kita hasil? Siapa kita kira? Tak usah kata gapo lah, kita kira tengok. Gapo kita boleh? Orang tu boleh kata kun fayakun. Orang ni kata kun fayakun. Kita dapat gapo daripada dia? Umat Islam duk tumpah darah, umat Islam duk kena tindah, umat Islam duk kena zalim, umat Islam duk kena hina, Quran kita kena jijak. Maza? Gapo mereka? Hak duk pahal lagu ni gapo? Gapo hak kita boleh? Sini tempat kita kena gerakkan akal kita. Akal kita ni kena gerak. Kata gapo? Hak no. Nampak tu tak? Dia orang telah mengkemukakan ilmu dia pada kita. Kita pilih. Fanzur. Kita tengok. Kata kita nak terima, molek lagu mana, setara mana. Ukur tengok. Hanya menimbang kita sampai sekarang ada lagi akan berkekal sampai hari kiamat. Gapa? Taraktu fikum amraini in i'tasamtum bihima lan tadillu ba'di abada kitab Allah wa sunnati. Aku tinggal dua perkara padamu. Hei umat Islam, dua perkara. Timbang ni, gapo-gapo duk sini. Timbang atas tu. Kitab Allah, sunnah Nabi. Tak pandai, tanya ulama, tanya orang mengaji. Wari alasan daripada Quran, wari alasan daripada hadis. Bawa datang. Bas. Tak ada payah dalam masalah kita, orang Islam, kita nak faham agama. Nampak tu tak? Tu dia. Penuhnya kitab-kitab beliau itu dengan kisah-kisah hak pelik-pelik. Kisah hak pelik-pelik. Pelik pun tak ada gapo, asal tak mukhalafah dengan Alkitab wa Sunnah masalah. Tapi kalaulah mukhalafah dengan Alkitab wa Sunnah, hak ni pelik sungguh. Nampak? Banyak daripada perkara-perkara yang mereka kita duk dengar kata tokoh-tokoh khurafat duk kecek ke, tak kira dalam mana-mana tempat pun kita dengar gano ya kecek gitu, gano ya boleh pergi lagu ni. Tak ada payah, tak ada kena gano di sini. Ni nak ayat kata terkadang orang muhaqqiq sendiri tu kena duk balik, kena duk cari, kena duk baca. Amah sendiri tengok baca sebaris. Ni nak ayat we tahu kata baru jumpa sining dia. Nampak tu tak? Ni hadza fadlullah yu'tihi man yasha. Dan dia sangka kata benda hak tadi tu, benda hak biasa mukhalafah dengan Alkitab wa Sunnah tadi itu lahna daripada karamat lima syayikh sufiyah. Karamat. Seumpama dia ada i'tikad kata Nabi Allah tangan tubik daripada kubur dia, jabak salah dengan tok guru dia.
Dia kata mungkin pada akal. Tak mungkin pada akal lagu mana yang mengaji akal dia ni Tuhan kuasa nak lepas Nabi Muhammad turun dari neraka, ambil Abu Jahal, Abu Lahab boleh syurga, dia pasal tu dah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala royak di dalam Al-Quran, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Tub'ats mana kata pecahnya tanah kubur, keluar tubik daripada tanah kepada alam akhirat sekali lagi. Hari bila? Hari kiamat. Allah Ta'ala royak gitu dalam Al-Quran. Maka ayat Al-Quran tidak ada harga di sisi dia. Nampak tu tak? Ni perkara-perkara yang kita sebagai umat Islam kena murajaah diri kita. Kerana orang barat ni, dia tak kuasa dah nak khianatkan orang Islam selama mana orang Islam bergantung pada sumber cahaya Alkitab wa Sunnah. Abadan dia tak kuasa nak khianat. Tak kuasa. Pana awak lagu mana? Kena badil, kena tukar hak ni. Kerana dia tahu orang Islam sendiri ataupun manusia dengan cara umumnya suka kepada benda-benda hak pelik-pelik. Suka kepada benda-benda hak pelik-pelik. Kerana apa? Kerana orang tak tahu banyak daripada orang tahu. Pak kalau kita tahu, lepas tu duduk dia pula. Tak sementahukan benda hak kita tahu daripada Allah Ta'ala dan Rasul kepada umat manusia. Hak ni lebih teruk daripada musuh Tuhan lagi. Teruk lagi. Sebab apa? Sebab dia tadi itu tak buat kerja amanah hak Tuhan wik dia. Tak. Bahkan menetai tambah, sekat tambah, dan sebagainya. Teruk lagi. Subhanallah. Dan perkataan berasa kita nak sebut pun rasa malu. Hamba royak dah ke? Di dalam kitab ni cuba baca tengok. Dalam kitab ni. Tabaqat Al-Kubra. Baca tengok dalam ni. Baca tengok dalam ni. InsyaAllah dapati beberapa perkara. Ada soal lagi, Jami' Karamatil Awliya bagi Syekh Yusuf Nabahani. Hak kita bincang pada halaqah yang lain tu lah. Ada hak tu 2 jilid. Allahu Akbar. Baca hak ni, baca hak Syekh Yusuf Nabahani. Tahu. Tak ada pelik hak kata menyesal, demo Nabi menyesal, tak menyesal berapa akan didapati belaka. Dia tahu ada. Kata, oh mari sini. Salah kata kalau bahasa Sia panggil borisat dia. Syarikat hak besar ni mari sini. Hak ni dah hantar bagi lagi. Kita kena jalan syarikat sekali. Syarikat, 2 syarikat besar. Ni hak tu. Tu tak? Kalau gitu, walaupun kitab-kitab hak dikarangkan oleh Syekh di sini ni, dan sesungguhnya apabila kita tengok pada pemeriksaan kitab-kitab Syekh Sya'rani ni, dia adalah seolah kata orang tadi itu boleh wasa kata kepelekan dengan Tuhan kepada dia lah terhadap ilmu pengetahuan dia. Memang dia ada ilmu, bukan orang jahil. Orang ada ilmu pengetahuan yang luas, orang yang seolah kata ittila' wasi' dan sebagainya. Nampak tu tak? Orang semasa dia dan orang hak lepas daripada tu di atas bersalah lapisan manusia. Ya orang kurang ke-10, kurang ke-11, 12, 13, boleh tengok belakang lah tulisan dia, perkataan dia tu. Dengan sebab itulah ulama-ulama sejarah ni, dia bila kata Syekh Sya'rani ni salah seorang daripada tokoh tok guru tasawuf hak besar pada kurun hak akhir ni. Sebagaimana kita kata. Nampak tu tak? Di situlah kita tengok kata di dalam kitab-kitab dia ni didapati banyak perkara. Hak boleh kita ambil faedah bukan sikit. Ada banyak perkara. Karena manhaj ahli sunnati wal jamaah dia tak ada tinggal habis. Bukan tinggal habis, bukan ambil habis. Dia siraikan. Periksakan dulu. Situ tepat dia. Kalau tinggal habis, tahu habis, dia bukan cara lah.
Ayyuhas sunniyun, hey ahlus sunnati wal jamaah, orang mazhab salah. Kita tengok balik dua pihak. Jangan tengok sepihak. Jangan mengaji pasal straight sejalan. Tak ada. Kereta ya sepik. Orang nak 4 lane, 5 lane, 7, 8. Jalan buka. Selisih 2 hotel tak apa lagi duk gitu. 4 pun tak apa lagi. Pun tak apa lagi. 8 pun tak apa lagi. Gigi sekali. Tu. Jalan ni lagu tu. Dah bukan sejalan. Kalau jalan ni lebih dekat. Jalan ni lebih dekat. Jalan ni lebih dekat. Ya gitu cara. Kita tak say pasal sejalan straight. Orang kata na'am kau na'am. Gitu. Tak ada. Mengaji pasal tu pasal kata mengaji pasal tak ada apa nama apa yang kata kekuatan. Tak ada. Yang mengaji ni kena kuat. Kuat lagu mana? Kuat dengan alasan, kuat dengan cara, kuat dengan tarbiyah, kuat dengan amal, kuat dengan ilmu pengetahuan. Itu lagu tu. Bukan kuat dengan semangat. Semangat tu kena ada lah, tapi bukan hak tu depan. Didapati di dalam kitab dia ni ada bab akhlak, bab cara kita, bab adab dan sebagainya. Cara-cara lah, cara-cara kita nak jadi diri kita tu as-sufi. Yang menunjuk kata dia ni adalah seorang tokoh, orang mazhab sufi yang luasnya ilmu pengetahuan. Tak ada orang nak standing dengan dia, orang mari kamar dia daripada dia. Sebab itulah jadi pengaruh tu jadi ramai. Dengan sebab itu ini adalah hadza fadlullahi yu'tihi may yasha. Memang Allah Taala beri kepada dia. Tetapi memanglah apabila dia beri pun kita pun sendiri pun kena jagalah juga. Jaga juga. Cuma di sini ni amo nak kemukakan lagi lah. Di sini kita nak kemukakan lagi kaifiyat tasawuf Imam itu Syekh Sya'rani ni imam ahli tasawuf fi zamanihi. Kaifiyat dia nak boleh jadi seorang tu jadi sufi macam mana? Insya-Allah. Nampak masa ni tak ada dah hari ni. Nampak tu dah. Moga kata kita ambil sejam madah ni. Pakat kata nak ambil sejam. Sebenarnya saya mengajar sejam setengah. Malam-malam ni sejam setengah, tapi nampak tak ada dah lah. Kita nak mari sebut pada halaqah depan ini kaifiyat cara nak jadi seorang tu ahli tasawuf di sisi Syekh Sya'rani nak buat lagu mana. Tadi kita ambil dengan cara umum, cara memikir dia umum, So lagi kita nak masuk kata, kalau hamba nak jadi anak murid ni nak buatlah mana? Ni. Mari kita pakat ngaji. Insya-Allah pada hissah yang lagi akan datanglah biiznillah taala. Kita akan sebut dengan cara pendetik. Kata lagu ni, wak gini. Lepas tu, kita nak royak kata, kitab-kitab dia, hak kita ada di tangan kita ni, ada kitab-kitab dia tu. Pernah. Moga hamba mengaji Azhar. Azhar ni yang mengajar belaka. Nampak dah tu? Azhar yang mengajar belaka, hadza fadlullah. Ini kelebihan Allah Ta'ala kepada dia. Dia tak ada straight dah, yang mengajar berbuka. Cara lagu ni. Hak Junaid pun yang mengajar. Apa nama hak ni pun yang mengajar, ni yang mengajar, ya ada madah tasawuf khusus lalu dah. Terutama orang ngaji dalam media hak dia tu memang jumpa lah. Nampak tu tak? Bukan makna kata kita kecek ni, kita kecek bukan duduk di atas media kita. Kita kecek dalam media kita. Kita tak cakap dalam media lain. Dalam media lain ada ahli dia, dalam media dia. Nampak tak tu? Ramai. Kira orang mengaji ni bukan seorang. Ramai. Bukan hamba seorang yang mengaji. Cuma hamba kecek ni, kecek dalam media kita. Nampak? Apabila kita kecek dalam media, hak kita belajar dengan alim ulama, dengan cara detail, jelas. Kita kecek tu je siapa ke isi dia lah. Siapa kepada matlamat tujuan dia kita nak kecek. Kalau kita kecek bukan dalam media kita, yang kita jauh. Di situlah kita nak tambih, nak peringatan kepada umat Islam pada malam ini. Maka malam ini sekadar inilah sahaja dulu. Mudah-mudahan perkara yang kita kemukakan itu kepada umat masyarakat tu kita boleh ambil faham, ambilnya pengertian, boleh kita jagakan diri kita, free untuk jagakan diri kita
supaya nak kita tu selamat daripada gangguan-gangguan cara-cara mikir sufi yang tak betul. Kalau sufi betul tak apa. Nampak tu tak? Sufi yang menyengah, yang menyalahi Alkitab wa sunnah dan jalan ni hak salafis salih. Itu kita tak mahu. Itu kita tak mahu. Umat Islam kena jauh daripadanya. Nampak tu tak? Banyak lagi insya-Allah kita akan sebut pada halaqah yang akan datang. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ay yaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.